Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini akan membincangkan bab 7 sukatan serakan data terkumpul, subtopik 7.1 serakan bahagian kedua bagi matematik tingkatan 5 KSSM. Standard pembelajaran yang pertama bagi video ini ialah membina OGIF bagi suatu set data terkumpul dan seterusnya menentukan kuartil. Maknanya dekat sini kita akan bina OGIF dan tentukan kuartil. Berikut merupakan langkah-langkah bagi membina OGIF. Okey, jadi yang ini ada dalam buku teks cikgu keluarkan. Okey, jadi dia minta kita tambahkan satu kelas sebelum kelas pertama dengan kekerapan sifar, cari sepadan atas dan kekerapan longgokan setiap kelas. Okey, jadi ini kita akan lihat pada contoh nanti macam mana kita nak buat. Okey, kemudian kita akan pilih skala dan plotkan kekerapan, kemudian lukis lengkung licin yang melalui setiap titik tersebut. Okey, jadi step ni cikgu akan terangkan dalam contoh. Nanti kita akan lihat contoh macam mana nak aplikasikan step ni. Okey, jadi untuk rumus kuartil pula ada 3. Okey, jadi yang pertama kuartil pertama, kedudukan dia kita akan baca daripada graf. Untuk dapat kedudukan dia 1/4 darab dengan N. Untuk kuartil kedua, 1/2 darab dengan N. Dan kuartil ketiga, 3/4 didarabkan dengan N. Okey, jadi yang ini pun kita akan lihat pada contoh. Baiklah, kawan-kawan, ini adalah contoh 7 buku teks muka surat 207. Soalan, jadual kekerapan di sebelah menunjukkan maklumat kandungan garam yang terdapat dalam 60 jenis makanan. Soalan, A. Bina satu OGIF untuk mewakili data tersebut. Oleh itu, bagi membina OGIF, cikgu buat sedikit penerangan ringkas. Dia ada paksi X. Dekat paksi X ni kita akan gunakan sempadan atas. Nilai sempadan atas kita akan gunakan pada paksi X. Manakala untuk paksi Y, kita akan gunakan kekerapan longgokan. Okey, jadi OGIF ni dia akan bermula dengan kosong dan dia akan naik makin tinggi macam ni. Okey, jadi bila awak rujuk pada jadual, dia beri kuantiti dan kekerapan tapi tak ada kekerapan longgokan dan juga sempadan atas. Jadi tugas kita lah, kita cari kekerapan longgokan dan sempadan atas supaya kita boleh bina OGIF. Okey, jadi cikgu dah buat tabel dia tu. Okey, ni soalan dan ini yang saya dah olah supaya saya boleh lukis OGIF dia. Okey, jadi yang perlu adalah sempadan atas dan kekerapan longgokan, tetapi awak perhatikan gambar OGIF yang cikgu lukis ni, dia akan bermula dengan sifar. Maksudnya dekat sini kita kena tambah satu selang kelas bahagian atas dia yang mempunyai kekerapan sifar. Okey, jadi kita akan isi sifar kat sini. Supaya OGIF kita akan bermula dengan sifar. Okey, kemudian isikan selang kelas dia. Cuba fikir sikit yang ini 100 hingga 149. Maknanya dekat sini mestilah akhir dia 99. Jadi cikgu isi dekat sini 99. Permulaan dia 50. 50 hingga 99 dia punya kekerapan. Okey, jadi kita akan kirakan sempadan atas. Nak kira sempadan atas, cikgu buat sedikit ulang kaji. Ingat semula. Macam mana nak dapat sempadan atas? Nilai had atas 99. Tambahkan nombor selepas dia 100. 99 tambah 100 bahagi 2. Jadi dekat sini 99 tambah 100 dibahagikan dengan 2. Okey, jadi kawan-kawan kita akan dapat 99.5. Ini sempadan atas dia. Okey, jadi seterusnya buat cara yang sama 149 tambah 150 bahagikan dengan 2. Lepas tu kita dapat jawapan 145.149. 149.5. Okey, jadi awak siapkan semua bahagian ini. Kemudian kita akan carikan kekerapan longgokan dia. Nama pun longgok kan. Maksudnya kita akan tambah. Kosong ni tambah nombor atas dia. Okey, jadi atas kosong tak ada apa-apa nombor. Jadi dia akan bermula dengan kosong. Jadi cikgu letak sini kosong. Kemudian kosong ni kita tambahkan dengan 4. Jadi dapat 4. Okey, jadi cikgu padam. Kemudian 4 ni kita tambahkan pula dengan 11.
Jadi cikgu akan buat 4 tambahkan dengan 11. Dia akan jadi 15. Kemudian 15 ditambahkan dengan 15 akan jadi 30. 30 ditambahkan dengan 21 akan jadi 51. Seterusnya 51 tambahkan dengan 8 akan jadi 59. Dan akhir sekali 59 tambah 1, 60. Okey, jadi kita dapatlah data kita nilai dia 60. Macam soalan cakap tadi, 60 jenis makanan maknanya keseluruhan ada 60. Kekerapan dia ada 60. Okey, jadi data kita dah lengkap, sempadan atas kita dah ada, kekerapan longgokan kita dah ada. Mari kita lukis ogif. Okey, sudah tiba masa untuk kita lukis ogif. Sebelum tu, ingatkan kembali dekat bab CX kita akan gunakan sempadan atas. Sempadan atas ni awak salin je nilai yang awak dah kira tadi. 99.5 sampai 399.5. Okey, kalau rujuk pada soalan, soalan ni tak nyatakan skala berapa-berapa kan? Okey, jadi untuk paksi Y ni kan kekerapan longgokan, awak rujuk paling tinggi 60. Maknanya dekat sini skala kita boleh tentukan sendiri. Okey, jadi kalau cikgu rasa saya nak pakai 10 lah dekat sini. 2 cm, 10 unit. Nanti naik 2 cm lagi dia akan jadi 20 sehinggalah 60. Kalau nak pakai 2 cm 20 unit pun boleh, tapi nanti ogif awak jadi kecil. Ni ogif cikgu akan jadi tinggi nanti. Okey, kita akan lihat sama-sama macam mana nak plot. Okey, sempadan atas 99.5, kekerapan dia kosong. 99.5 kosong. Okey, jadi tempat dia kat mana? 99.5 kat sini. Kosong kat sini. Jadi ambil pen, plotkan dia, pangkahkan dia. Cikgu dah pangkah. Okey, kemudian yang kedua, yang pertama 99 kosong kan? Yang kedua 149 4. 149 di mana? 149 di sini. 4 dekat mana? Okey, di sinilah cikgu nak tunjuk. 4 adalah 4 kotak atas 149.5 ni. Jadi 4 kotak kira elok-elok. 1, 2, 3, 4. Pangkahkan dia. Okey, diikuti oleh 199.5, 15. Jadi pada rajah, pada graf 199.5 di sini, 15 tengah-tengah antara 10 dan 20. Plotkan dia. Okey, jadi dia di sini. Jadilah dia macam ni. 99.5 dekat kosong, 149.5, 4 kotak. Sebab dia 4, kekerapan longgokan dia 4. 199.5, 15. Dia tengah-tengah antara 20 dan 10. Okey, jadi cikgu zoom sikit ni nak bagi nampak. Cara nak tahu berapa unit senang sangat. Okey, dia ada 10 kotak, dia bahagi dengan 10 unit. Okey, jadi kita akan dapat satu kotak tu maksudnya 1 unit. Okey, jadi sini 1, naik 1 kotak lagi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Sebab itulah dekat nilai 2 cm ni 10. Okey. Yang ni saya nak tunjuk awak, pastikan awak plot betul-betul pada bucu dia tu. Jadi dekat sini 4 lah. Jangan plot dia dekat tengah-tengah antara kotak tu. Pastikan dia dekat bucu. Cikgu dah zoom sikit ni. Okey, jadi siapkan semua bahagian yang ada. Okey, jadi dah siap semua. Kita sambungkan titik tu. Pastikan dia jadi licin dan cantik. Kalau awak tengok graf, cikgu pakai drawing pad ni gigil-gigil sikit lah tangan saya. Dekat sini saya nak tunjuk contoh graf yang tak cantik lah. Okey, jadi dekat sini, nampak tak dia ada double line. Jangan buat macam ni. Double line tak boleh. Tak lalu titik yang diplot. Dia mesti lalu tengah-tengah ni. Dia mesti lalu tengah-tengah ni. Dia sambung dan licin. Kalau macam ni nampak pula gegot-gegot ni. Tak nak macam ni. Kita akan buat dia cantik macam gambar yang sebelah. Inilah gambar yang cantik sangat tu. Awak tengok graf dia licin. Lalu setiap plot tu dia lalu tengah-tengah dia. Tak ada gegot-gegot tu. Dia licin dan sempurna. Jadi kalau awak nak lukis, awak lukis macam ni ya.
Okey, jadi lukisan graf ni dia memerlukan latihan. Maksudnya awak kena banyak lukis supaya gambar awak jadi makin cantik. Semakin cantik. Okey, jadi soalan A dah siap. Inilah dia ogif yang dilukis dengan menggunakan sempadan atas pada paksi X dan kekerapan longgokan pada paksi Y. Seterusnya kita akan jawab soalan B. Dengan menggunakan ogif yang dibina, tentukan soalan B1 kuartil pertama. Okey, dalam awal-awal video tadi, cikgu ada cakap, kedudukan kuartil pertama ditentukan dengan formula dia 1/4 didarabkan dengan N. N ni apa? N ni adalah jumlah kekerapan. Kalau ikut soalan ni, N ni ialah 60. Kan tadi kekerapan kita kalau kita tambahkan semua dia akan jadi 60 kan? Jadi N ni adalah keseluruhannya. Okey, jadi kita akan jawab nilai kuartil pertama. Cara dia adalah 1/4 darabkan dengan N. N sini 60. Okey, jadi kita akan dapat nilai dia 15. Pada graf, belajar cari 15. 15 duduk tengah-tengah antara 20 dan 10. Pakai pembaris, letak panjang-panjang sampai jumpa graf. Okey, turun ke bawah, baca nilai ke bawah. Okey, jadi ini adalah kuartil pertama kita, iaitu 199.5. Jadi apakah nilai kuartil pertama kita? Kuartil pertama kita nilai dia adalah 199.5. Nak tulis unit boleh? MG. Ini unit dia. Dalam puluhan. Jadi dah siap. Kita akan pergi buat median pula. Okey, formula median. Median ni sebenarnya nama lain dia adalah kuartil kedua. Maknanya dia 1/4. 2/4, sorry. Kuartil kedua dia adalah 2/4. Jadi kalau kita pemudahkan dia jadi 1/2. Jadi 1/2 darabkan dengan N. Jom buat sama-sama dengan cikgu. 1/2 darab dengan 60, kita akan dapat nilai dia 30. Pada graf, baca kedudukan 30. Okey, turun ke bawah, kita akan dapat 249.5. Maknanya dekat sini median sama dengan 249.5 mg. Baca ke bawah saja. 30, turun bawah. Formula ni untuk menentukan kedudukan mana sahaja. Nilai median pula akan dibaca pada paksi X ni. Okey, jadi dah siap. Kita akan pergi buat kuartil ketiga. Okey, jadi kuartil ketiga. 3/4 darabkan dengan 60 dapat 45. Okey, cara dia masih sama. 45 turun ke bawah. Okey, dekat sini cara nak kira. Cikgu ajar sikit. Awak tengok baik-baik. Okey. Dia duduk antara 249.5 hingga 299.5. Kita kena tahu satu kotak ni berapa unit. Jadi kaedah dia adalah awak tolakkan 299.5 tolakkan dengan 249.5. Okay, jadi lepas tekan kalkulator kita dapati nilai dia 50. Maksudnya beza dia antara satu ke satu bahagian ni 50. Okey, dia ada 50, dia ada 10 kotak. Jadi 50 bahagi 10 dapat 5. Maksudnya satu kotak beza tambah 5. Satu kotak lagi 10. Satu kotak lagi 15. Okey, jadi lepas pelajar awak perhatikan, dekat sini 249 kan? Nak ke tempat yang kita dapat kuartil ketiga ni, dia ada 7 kotak. Jadi cikgu darabkanlah. 7 darab 5 dapat 35. Kemudian saya tambahkan dengan nilai yang depan ni. 249.5 tambah 35, cikgu akan dapat nilai dia adalah 384.5. Okey, jadi kita tahu kedudukan di sini nilai dia adalah 384. Sorry, bukan 3, 2. 284.5. Jadi kuartil ketiga kita adalah 284.5 mg. Siap. Seterusnya cikgu nak tunjuk dekat sini ni adalah histogram longgokan. Okey, jadi kekerapan longgokan ni kita boleh gunakan untuk membina ogif. Yang pertama ogif, yang kedua histogram longgokan. Cara nak buat histogram longgokan ni adalah macam histogram biasa. Cuma
Pada bahagian paksi Y ni kita akan guna kekerapan longgokan. Maknanya macam awak buat ogif tadi, 10, 20, 30, 40, 50, 60, macam tu awak buat histogram. Okey, untuk buat histogram kita kena ada sempadan bawah dan juga atas dia. Jadi buat macam biasa, dah dapat histogram, plotkan hujung-hujung dia ni dekat bahagian sempadan atas dia. Ni kan bahagian sempadan atas kan. Jadi sambungkan, dia akan jadi ogif. Maknanya ogif juga boleh dibina dengan menggunakan histogram longgokan. Jadi untuk bina histogram longgokan, gunakan kekerapan longgokan pada paksi Y dia. Jadi ini adalah histogram longgokan. Baiklah, kita akan masuk bahagian terakhir dalam video ini, iaitu persentil. Kita dapat menganalisis suatu data besar dengan lebih mudah dan berguna apabila kita membahagikan data tersebut kepada bahagian-bahagian yang lebih kecil yang dinamakan sebagai persentil. Persentil ialah nilai yang membahagikan suatu set data kepada 100 bahagian yang sama dan diwakili dengan P1, P2, P3 hingga P99. Okey, jadi dekat sini yang paling penting sebenarnya ialah persentil ialah dia data tu dibahagikan kepada 100 bahagian. Okey, katakan cikgu letak contoh kita nak dapat persentil ketiga, maksudnya kita kena buat 3/100 darabkan dengan keseluruhan nilai N tu. Okey, jadi daripada graf kita akan baca P3 tu berapa. Baiklah, ini adalah contoh 8 buku teks muka surat 210. Ogif di sebelah menunjukkan skor ujian kecerdasan yang dilakukan oleh calon ingin memohon jawatan di sebuah syarikat. Berdasarkan ogif tersebut, cari persentil ke-10, P10. Yang kedua, persentil ke-46, P46. Okey, jadi kita akan selesaikan soalan A dahulu. Seperti penerangan cikgu tadi, kalau kata P10, maknanya kita kena kirakan 10/100 didarabkan. Untuk soalan ni, kekerapan longgokan dia adalah 50. Okey, jadi tekan kalkulator dapat 5. Pada graf, cari kedudukan 5. 5 di sini buat garisan panjang-panjang sampai jumpa graf ogif. Okey, jadi ni cikgu dah lukiskan siap-siap. Ini 5 baca sampai jumpa graf dan turun ke bawah. Okey, jadi macam tadi kita nak tahu berapa kotak ni punya. Satu kotak ni berapa nilai dia. Jadi cikgu akan buat, cikgu tolak dulu 2 ni. Jadi 50 tolak 40,5. 50,5, minta maaf. Kita akan dapat 10. 10 bahagi dengan 10 kotak akan dapat 1 unit. Maknanya satu kotak ni 1 unit. 40,5, 41,5, 42,5, 43,5, 44,5, 45,5 sampai di sini 46,5. Okey, jadi nilai persentil ke-10 ialah 46,5. Senang je kan? Okey, jadi cikgu harap awak faham. Kita akan jawab persentil ke-46 dulu. Seterusnya, persentil ke-46. Jadi buat 46/100 darabkan dengan 50. Okey, jadi tekan kalkulator dapat 23. Jadi ni kita akan baca daripada graf. Okey, jadi cari tempat kedudukan 23. Cikgu dapat dia dekat sini. Okey, letak pembaris panjang, turun ke bawah. Macam tadi. Okey, satu kotak 1 unit. Maknanya sini 60,5. 61,5. 62,5. 63,5. Jadi dapat nilai persentil ke-46 sama dengan 63,5. Okey, jadi siap. Soalan seterusnya, soalan B. Hanya calon yang memperoleh persentil ke-92 dan ke atas akan dipanggil untuk temuduga. Apakah skor minimum yang perlu diperoleh seorang calon untuk layak menerima panggilan ke temuduga? Okey, jadi ke-92. Terus buat 92/100. Sebab persentil ni maknanya dia per 100. Dia macam percentage lah. Darab dengan 50 keseluruhan. Kita akan dapat nilai dia adalah 46. Jadi pada graf, cari kedudukan 46.
Okey, jadi cikgu dah buat garisan tu, 46, dia ada 6 kotak atas 40, buat panjang-panjang-panjang sampai jumpa graf dan turun ke bawah. Okey, jadi macam tadi, satu kotak satu unit, cuma bezanya dekat sini, untuk graf ni dia duduk tengah-tengah antara kotak yang ke-6 dan yang ke-7. Maknanya kalau kita nak dapat nilai dia, cikgu kira yang sebelum dia pada kedudukan 76.5. Yang selepas dia pada kedudukan 77.5. Okey, dia duduk tengah-tengah graf tu. Jadi nak dapat persentil dia, awak buatlah 76.5 tambahkan dengan 77.5 bahagikan dengan 2, awak akan dapat 77. Okey, jadi apakah jawapan persentil ke-92? Kita akan dapat 77. Okey, apa maksud 77 ni? Hanya calon yang hanya calon yang memperoleh skor minimum 77 sahaja yang akan layak dalam ujian kecerdasan itu untuk dipanggil temu duga. Maknanya kan, ni bilangan orang tau. Ni bilangan orang. Ni pula markah dia. Okey, jadi markah paling minimum ialah 77 untuk dia layak pergi ke temu duga. Jadi, apakah skor minimum yang perlu diperoleh? Jawapan dia adalah 77. Akhir sekali, soalan C, berapakah peratusan calon yang mendapat skor 57 dan ke bawah? Dekat sini dia beri kita skor pula, terbalik. Dia songsangan dia. Jadi apa yang perlu kita buat? Kita cari bahagian paksi X kan skor kan? Cari 57 dekat mana? Cikgu dapat dekat sini. Okey, jadi saya akan buat garis putus-putus tu. Baca ke graf. Saya diberi markah skor dia. Saya dapat markah skor dia. Jadi cikgu akan baca dari paksi X. Cikgu akan baca sampai jumpa graf. Kemudian belok cari nilai berapa orang daripada kekerapan longgokan. Dekat sini skor 57 cikgu. Lepas tu cikgu dah buat dia naik ke graf. Dan saya baca dekat sini nilai dia adalah 15. Jadi dia adalah 15. 15 kita nak dapat peratus, kena bahagikan dengan keseluruhan 50, darabkan dengan 100. Jadi dapat nilai dia adalah 30% untuk mencari peratus. Jadi siap. Terima kasih kerana menonton video ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.